Didik TV KPM. Untuk slot menengah atas bahasa Melayu, hari ini kita nak teruskan dengan topik yang kita akan bincangkan, baca dan cari sampai dapat. Betul ke cikgu? Betul. Kita kena baca dan cari apa maklumat yang penting dalam pembacaan tersebut. Itu yang saya nak tanya cikgu. Apa yang kita nak baca dan apa yang kita nak cari sebenarnya cikgu? Okey, baik. Terima kasih Zah. Okey, jadi tadi kita dah pun tahu tentang teknik quote, acid apa semua. Baik. Okey, jadi sekarang ni kita nak aplikasikan dalam bentuk soalan dalam bentuk penyataan dan ataupun dalam bentuk grafik. Okey. Contohnya yang ini ada gambar kemalangan. Apa rasanya punca kemalangan ni? Okey, mungkin ada kecuaian, mungkin disebabkan jalan berlubang, mungkin disebabkan terngantuk ke kan, terlajak terus melanggar tu. Okey, jadi pada hari ini yang ini merupakan contoh contoh petikan yang ada menyatakan tentang punca kemalangan tu apa. Punca kemalangan. Okey. Jadi perkara ini penting terutamanya pelajar tingkatan 4 dengan 5 untuk menjawab soalan SPM. Kerana dalam soalan SPM memang ada soalan yang berbentuk pemahaman begini. Jadi ramai yang kadang-kadang tu tak boleh nak skor dengan markah yang penuh untuk soalan pemahaman ni. Inilah teknik dia. Okey, baik. Teknik yang saya selalu gunakan dalam kelas iaitu teknik hang comel sangat Wah, Kedah kan hang comel sangat Hang comel sangat Okey, huraian H tu huraian, baik. C ialah contoh, S ialah siapa. Baik. Apa dia? Okey, jadi pertama sekali soalan dia tanya apa punca kemalangan merasakan teks ni? Apa punca dia? Baik. Jadi punca dia ialah kalau kita baca dekat sini iaitu punca dia ialah tidak mematuhi peraturan jalan raya. Tidak mematuhi. Yang ini merupakan punca dia. Punca dia. Jadi soalan itu tanya apakah punca kemalangan? Jadi jawapan dia tidak patuh kepada peraturan. Baik. Okey. Jadi baru kita guna teknik hang comel sangat. Yang pertama ialah huraian. Okey, huraian kita huraikan apa dia peraturan yang tidak dipatuhi oleh pengguna jalan raya itu. Iaitu pelbagai peraturan diabaikan pengguna jalan raya. Memang mereka abaikanlah. Kemudian kita pergi kepada C. Tadi ialah H kat sini. Okey. Kemudian dekat sini ialah C pula. C. Contoh. Membawa contoh. Contoh peraturan yang mereka tidak ikuti ialah membawa kenderaan melebihi had laju yang dibenarkan. Iaitu biasanya lebuh raya ialah 110 km per jam lah. Yang ni kalau kita tengok dekat highway tu kalau tak ada kereta tu laju berdesup kan. Okey. Tapi saya berhemah. Saya akan memandu bawah 110. Kita sama cikgu. Kita sama kan. Kawan saya nama Acap tu je suka bawa laju-laju. Oh, je ke? Okey, kita pergi pada yang seterusnya iaitu S. Siapa? Siapa yang bertanggungjawab dalam untuk mengurangkan punca kemalangan ini? Kita tanya diri sendiri, iaitu pemantauan pihak polis, kita ada kamera perangkap had laju, iaitu sistem keselamatan kesedaran automatik, iaitu AWAS. Dulu kita panggil AES, tapi sekarang kita dah tukar gelaran dia, iaitu AWAS. Yang ni adalah perkataan-perkataan yang perlu yang antara murid perlu ingat supaya boleh diguna pakai dalam soalan karangan. Untuk nampak karangan itu supaya matang. Sebab menggunakan ada fakta mengenai AWAS. Jadi ini yang membezakan pelajar cemerlang dengan yang kurang cemerlang. Okey, baik. Kita teruskan latihan yang seterusnya, iaitu punca kemalangan. Okey, baik, yang ini ialah petikan. Satu petikan. Satu petikan. Dalam petikan ini ada terkandung punca kemalangan. Baik. Jadi saya nak minta murid-murid kita carilah apa punca kemalangan ni. Okey, boleh Okey. Jadi petikan ni biar saya bacalah sebab mereka pun fokus nak membaca, nampak semua tengah fokus nak membaca tu. Okey. Abang, janganlah bawa kereta sambil melihat telefon. Bahaya untuk kita semua. Tegur Zainab kepada suaminya. Suaminya meneruskan pemanduan tanpa menghiraukan kata-kata isterinya. Tiba-tiba terdengar jeritan, "Abang!" Satu dentuman kuat kedengaran di lebuh raya itu. Okey, jadi ini petikan dia. Okey, baik. Jadi siapa nak cuba yang pertama, iaitu huraian. Siapa nak cuba? Silakan.
Kita cari dulu punca dia. Siapa yang nak cuba? Siapa nak cuba? Punca kemalangan. Punca daripada kemalangan. Teks yang Daripada cikgu teks bacakan yang sebentar tadi. telah saya tunjuk ni. Ataupun mungkin cikgu nak pilih ke cikgu? Okey, saya Baik, cikgu. pilih Haris lah. Okay. Venus. Oh, Venus. Okey, tawarkan Venus. diri cikgu. Venus tawarkan diri. Okey, Venus. Ketua kelas kita. Baik, silakan. Okey, kalau kita melihat pada cerita isterinya melarang suaminya menggunakan telefon bimbit. Okey, Jadi betul. puncanya ialah guna handphone semasa membaca kereta. Guna handphone semasa memandu kereta. Ini pun antara punca yang biasa orang lakukan semasa membawa kereta, memandu kereta tu. Iaitu betul lah menggunakan telefon bimbit. Tapi tadi cuma Venus cakap handphone. Ya. Untuk bahasa Melayu kita guna telefon bimbit semasa memandu. Baik. Okey, apa huraian dia kat sini? Saya cikgu. Okey, Aini, apa huraian dia? Silakan ini. Saya rasa suami Zainab tu dia tak boleh fokus memandu sebab dia asyik pandang phone je. Okey, huraian betul itu. Dia tak boleh nak fokus. Saya nak fokus. Ada tak? Okey, pemandu tidak boleh fokus terhadap pemanduan sebab kejap tengok depan, kejap tengok telefon. Ya. Okey, baik. Yang seterusnya contoh. Siapa nak beri contoh? Silakan. Saya cikgu. Okey, Haris. Harish. Cikgu, saya nak cuba contoh dengan siapa boleh cikgu? Oh, nak dua-dua sekali. Wah, dua sekali. Pelajar cemerlang betul Ada lah. markah lebih ke tak ada? Ada, kita bagi satu markah lebih lah. Kalau sabar dulu, kalau lah dia betul. Kalau dia betul. Okey, Haris, siapa dia Haris? Baik. Baiklah, Puan Zainab tak menggunakan earphone. Cara atasinya, gunalah earphone atau orang sebut sebagai hand-free. Hands free. Okey. Saya nak beri tapi Haris banyak menggunakan perkataan bahasa Inggeris. Ini bahasa Melayu, Haris. Ini bahasa Melayu. Okey. Tapi ayat yang betulnya ialah menjawab panggilan tanpa menggunakan phone telinga. Oh, itu dia panggil phone telinga je, phone telinga. Earphone tu Okey. ialah phone telinga. Memang ada dalam kamus. Phone telinga. Okey, kemudian iaitu siapa betul tadi? Ronda pihak polis, kesedaran ahli keluarga. Macam tadilah. Baik. Isteri dia yang tegur supaya pandu perlahan-lahan sikit abang. Okey, bagus. Terima kasih Haris ya. Okey, baik. Jadi ini merupakan cara untuk menjawab persoalan. Soalan tanya apakah punca kemalangan? Okey, punca dia yang pertama apa dia? Kemudian gunakan teknik hang, comel, sangat. Huraian contoh dan juga siapa. Ini diguna pakai dalam soalan pemahaman yang terkandung dalam kertas SPM. Ya, itu dia. Okey, baik. Jadi kita pergi kepada praktikalnya kepada murid-murid kita pada hari ini, iaitu tadi kita dalam bentuk teks. Tadi dalam teks, kemudian ada juga gambar awal-awal tadi. Okey, sekarang ini kita pergi kepada satu grafik. Satu grafik. Jadi mereka kena takrifkan apa punca kemalangan berdasarkan grafik ni. Boleh tak? Boleh saya rasa mereka boleh sebab mereka tengah tengok tu grafik tu. Tak apa, mereka ni ada yang murid akaun, murid fizik, murid bio ni. Jadi mereka pandai menganalisis grafik ni. Okey, jadi saya minta kamu saya dah minta sediakan kertas kan dengan pen kan. Jadi saya minta kamu tulis. Kali ini kita guna tulis lah. Tadi menggunakan kamu dah teknik tadi cikgu ya. Yang ni menggunakan teknik hang, comel, sangat. Hang comel sangat. Okey. Hang sangat comel. Hang sangat comel. Okey. Hang comel sangat. Hang comel sangat. Ya. Okey. Huraian contoh dan huraian siapa. contoh dan juga siapa. Okey, boleh Jadi kita bagi masa sedikitlah untuk mereka tulis. Kali ini saya tulis cantik sikit Saya nak tunjuk dekat kamera nanti, boleh Baik. Sambil cikgu, kita bagi ruang dan peluang untuk murid-murid menyiapkan ataupun selesaikan tugasan yang diberikan. Saya nak tanya cikgu, mungkin kalau cikgu boleh kongsikan, ada tak peribahasa berkenaan ataupun yang menyentuh berkenaan dengan kemalangan ni cikgu? Okey, baguslah Zahar ni kan. Sentiasa nak tahu tentang bahasa Melayu kan. Sebab seronok cikgu dengar cikgu bercerita, dengan cikgu kongsi tu cikgu. Okey. Baik, jadi ada banyak peribahasa yang boleh dikaitkan dengan kemalangan ni. Yang pertama ialah sudah terhantuk baru terngadah. Okey. Maksudnya bila dah berlaku aksiden barulah lepas tu tak nak tengok telefon dah waktu memandu. Patutnya kita kena beringat-ingat sebelum kena. Dah dua peribahasa kat situ dah terkeluar sendiri tu. Okey, kemudian peribahasa yang biasa kita dengar ialah pandu selamat jiwa
selamat. Okey. Kemudian ada lagi banyak lagi. Cikgu, Biarlah- ada kawan saya nama Ashraf yang saya sebut tadi. Dia okey. kata betul ke kalau kita guna sudah jatuh ditimpa tangga? Sudah jatuh ditimpa tangga. Sudah jatuh ditimpa tangga itu untuk kemalangan dia tak berapa sesuai. Okey. Tapi kalau dia dapat kali kedua kemalangan, itu betul. Oh, maksudnya dah bukan Ya, kali pertama. Ya. Okey. Maksudnya sudah jatuh di timpa tangga tu maksudnya ialah orang tu dah ditimpa malapetaka, betul dia kena lagi. Keluar terus peraknya. Terus keluar perak ni. Yalah tadi keluar Kedah ni keluar perak pula. Perak pula. Cikgu bahasa kan. Itu antara peribahasanya cikgu. Yalah. Okey. Bagus sebab peribahasa tu boleh diaplikasikan dalam karangan. Ya. Menunjukkan kematangan karangan murid-murid kita, Baik. terutamanya murid tingkatan 5. Okey, baik. Jadi saya rasa mereka dah ready kot. Mereka dah bersedia saya rasa. Baik. Boleh Okey, siapa nak yang pertama? Silakan. Sebelum cakap tu tunjuk sikit. Betul tak kamu buat tu? Tengok tunjuk sikit. Semua dah siap dah Okey, cikgu. semua dah siap. Oh, cantik-cantik tulisannya. Wah, ada tulisan doktor. Tulisan doktor. Tulisan akaun ada. Ada tulisan jurutera. Okey. Semua ada. Alhamdulillah. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey. Jadi siapa nak pertama tadi? Nuraini Haris. Silakan. Saya cikgu. Oh, Haris. Baik, Haris. Silakan. Cuba baca. Baiklah, punca kemalangan untuk penunggang motosikal ialah penunggang motosikal tidak menggunakan topik ledah. Okey, bagus. Penggunaan topik ledah mengurangkan risiko kecederaan di kepala. Okey, huraian. Pihak polis trafik perlu sentiasa membuat pemantauan terhadap penunggang motosikal ini. Okey, bagus Haris. Lengkap semua ada huraian, contoh dan juga siapa. Siapa tadi ialah pihak polis. Memanglah bila sebut pasal kemalangan memang akan melibatkan pihak polis. Okey, baik. Siapa nak cuba yang seterusnya? Silakan. Ya, saya cuba dah cikgu. Okey, Nuraini. Okey, cuba. Silakan Nuraini. Berdasarkan rajah, Berdasarkan jumlah rajah, kematian tertinggi yang melibatkan kemalangan motosikal ialah pada tahun 2016 iaitu sebanyak 4,485 kematian. Antara puncanya ialah tidak memakai topik ledah. Mengikut kajian, penggunaan topik ledah mengurangkan risiko kecederaan kepala. Jadi setiap individu perlu mempunyai kesedaran terhadap penggunaan topik ledah yang selamat. Okey, bagus Nuraini. Okey, baguslah. Tadi Haris lebih berfokus kepada tahukah anda ni. Rajah yang tahukah anda ni. Tapi Nuraini dia lebih berfokus kepada graf yang telah ditunjukkan. Grafik yang telah ditunjukkan. Maklumlah penemu akaun kan. Jadi dia tafsirkan iaitu betul lah tu. Jumlah kematian yang paling tinggi ialah pada tahun 2016 iaitu 4,485. Ada ketiga-tiga teknik tadi ke cikgu? Ada. Oh, ada. okey. Siapa tadi ialah bergantung pada diri sendiri tadi saya dengar tadi. okey. Sikap kesedaran terhadap diri sendiri. Betul Nuraini Betul lah? Okey, betul lah. Sebab dia sebut terhadap diri sendiri itu. Itu Baik. siapa juga? Menjawab kepada siapa. Baik. Jadi sebenarnya semua teknik-teknik ini boleh dijawab sekali lagi. Yang pertama ialah dalam soalan pemahaman. Ada dua teks dalam soalan pemahaman tu yang perlu dijawab. Iaitu apabila soalan tanya mengenai pada pendapat anda, boleh. Yang pertama jawab, kemudian gunakan teknik HCS. Hang comel sangat tu. Okey. Baik. Kemudian tadi juga saya telah memberitahu beberapa peribahasa yang boleh dimasukkan dalam karangan seharian yang untuk kegunaan murid lah pada hari ini. Mencantikkan lagi cikgu. Mencantikkan lagi. Jadi cikgu tadi dah menjawab Haris dan juga Nuraini. Ada markah ke untuk mereka? Cikgu? Ada markah. Untuk itu saya tak bagi markah sikit. Tak bagi markah dulu? Tak bagi markah dulu. Kita simpan dulu markah kita tu. Okey. Bila cikgu kata simpan, cikgu kata simpanlah. Tak apalah. Sebab kereta tengah mahal sekarang ni. Mana boleh bagi banyak-banyak. Bagi sikit je. Nak kena tukar tayar baru pula. Kena tukar tayar baru. Okey, baik. Tayar murah tak nak. Kita nak berhenti rehat seketika kembali selepas ini dalam slot menengah atas Didik TV KPM.